Anda masih bersama kami dalam rancangan soal jawab dan seperti mana yang telah anda maklum, tetamu kita pada malam ini iaitu yang berbahagia Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid yang juga Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan Olimpik. Walaupun sebentar tadi kita telah berbincang sikit sebanyak tentang senario keseluruhan sukan negara, tetapi sekarang ini Tun ya, elok juga kita kembali semula kepada tajuk pada malam ini iaitu tentang persiapan kontingen Malaysia ke Sukan Olimpik. Jadi mungkin adakah isu-isu sampingan yang timbul sekarang ini? Adakah kontingen kita bebas daripada masalah ataupun kecederaan ataupun masalah lain yang mungkin dihadapi setakat ini yang telah diupdate kepada Tun lah tentang kontingen kita? Saya dimaklumkan bahawa jika ada isu pun ialah berkenaan dengan kedudukan beberapa orang atlet, iaitu seperti Datuk Lee Chong Wei, kecederaannya dan juga Suryani. Lain daripada itu, saya tidak dapat apa-apa maklumat. Dari segi preparation, mereka bersiap sedia menyertai beberapa pertandingan di beberapa buah negara. Masalah peribadi pun saya tidak dapat apa-apa laporan. Jadi pada keseluruhannya saya dapati isu-isu besar tidak ternampak pada diri saya. Yang mungkin yang sampingan seperti ialah bukan isu besar seperti mana yang dikatakan oleh Tun, tetapi pemilihan acara mungkin dalam hal Josiah Eng dengan Azizul Hasni Awang, acara mana, acara sprint ataupun acara kirin. Jadi itu satu percaturan yang penting juga yang mungkin dan ini pada pendapat saya diserahkan kepada persatuan masing-masing. Saya difahamkan diserahkan juga kepada coach. Jadi kalau kita ganggu gugat pemilihan itu mungkin satu perkara yang tidak diingini. Jadi kita serahkan kepada persatuan masing-masing. Mana yang dah dapat slots, jadi mereka akan menentukan. Selain daripada itu, dari segi persiapan tidak ada apa-apa masalah. Sama ada dari segi kelayakan mereka ataupun dari segi lain-lain tidak ada masalah. Dan ini pula kita satu pengajaran lah Tun ya, daripada apa yang telah berlaku pada Tamasya Sukan Asia Tenggara Sukan C di Indonesia pada tahun lalu, di mana dua atlet kita, seorang daripadanya telah pun diraikan begitu, dipuja kerana kehebatannya merangkul pingat emas, tetapi balik kesudahannya agak malang sekali apabila beliau telah didapati positif dengan ujian dadah. Jadi mungkin pemantauan di segi Institut Sukan Negara dan Tun selaku pemerhati keseluruhannya mungkin supaya atlet-atlet kita tidak terjebak, tidak melakukan kesilapan yang serupa yang telah berlaku pada Sukan C yang lalu. Ini satu perkara yang penting, iaitu soal anti-doping dan sebagainya. Mesti diberi peringatan senantiasa. Kerana apa? Kejayaan yang besar itu boleh dicemarkan dengan perkara yang kita sedia maklumkan. Jadi saya akui bahawa ini adalah satu tugas, satu amanah yang saya pikul untuk memberi peringatan kepada atlet kita, kepada pegawai-pegawai kita supaya mengikut peraturan-peraturan Olimpik dari segi perkara yang kita sebutkan inilah, anti-doping dan sebagainya. Dan tadi Tun ada sebutkan tentang penyertaan atlet-atlet wanita kita dari sudut wanita, mungkin juga sesuatu yang membanggakanlah apabila pelumba basikal trek negara kita, Fathiah Mustafa, telah muncul wanita pertama menyertai acara berbasikal pada sukan di peringkat Olimpik. Jadi nampaknya ada atlet-atlet wanita kita juga dapat memberikan gambaran yang baik ya dalam bidang sukan di negara kita ini. Ini satu perkara yang pada saya memberi inspirasi kepada atlet-atlet wanita yang lain. Fathiah, ya. Saya fikir penyertaan beliau itu akan membuka lembaran yang baru. Kerana pada masa ini yang diberi tumpuan yang besar ialah kepada sukan-sukan yang tradisional, sukan-sukan yang kita ketahui lah, yang mendapat perhatian di persada akhbar. Jadi saya berharap bahawa sektor swasta
sponsors akan ke hadapan, muncul ke hadapan untuk membantu sukan-sukan ini. Sukan track ni kan, cycling, diving misalnya, fencing, archery. Jadi ini adalah merupakan sukan-sukan Olimpik di mana Malaysia telah qualify. Jadi saya berharap follow up action, tindakan susulan harus diambil oleh persatuan-persatuan dan juga sektor swasta supaya menaja mereka ini, supaya mereka dapat menyertai latihan dan juga kejohanan-kejohanan di peringkat dunia dengan begitu mudah. Kenapa? The fact that mereka ini menjadi Olympians dah mencapai satu taraf yang agak dibanggakan di kalangan atlet-atlet. Jadi apa yang saya sarankan ialah selepas Olimpik ini, walau biarpun mereka menang ke ataupun sebaliknya medal, sukan-sukan yang kita sertai sekarang ini di Olimpik harus digalakkan, dimajukan seterusnya untuk kita menghadapi sukan Olimpik yang mendatang. Dan kalau boleh kita memperkatakan dengan mendalam sedikitlah tentang apa yang dibicarakan oleh Tun sebentar tadi tentang sukan terjun. Kalau tidak silap kita difahamkan sukan terjun mula diperkenalkan secara serius di Malaysia sukan Commonwealth 1998 di Kuala Lumpur. Dan sejak itu nampaknya Tun meningkat Pandelela Rinong, Leong Mani, Brian Nixon Lomas, Yo Kenny dan sebagainya. Dan sekarang ini telah jelas diperkatakan harapan sukan terjun ini memang cerah. Jadi mungkin Tun juga akan memberikan sokongan pandangan bahawa Malaysia, Majlis Sukan Negara ataupun Majlis Olimpik Malaysia akan memberi penekanan kepada sukan terjun ini. Pada saya panduan kita untuk memajukan sukan di samping sukan-sukan yang lain seperti bola sepak, hoki dan sebagainya ialah sukan-sukan di mana Malaysia telah layak pergi ke Olimpik. Sebagaimana yang kita telah bincangkan tadi, archery, fencing, diving, cycling dan sebagainya. Kenapa mereka ini telah menjadi Olympians. Jadi rakyat Malaysia telah mampu menyertai Olimpik. Jadi logically, secara logiknya, semua tumpuan patut diberikan kepada sukan-sukan ini di masa hadapan. Yalah, kerana tidak begitu membabitkan susuk tubuh fizikal yang besar dan kalau disebutkan mungkin ada juga yang tidak begitu setuju ataupun tadi Tun pun telah menyebut tentang bola sepak Tun. Bola sepak ini sukan nombor 1 di negara kita dan memang kita telah pun layak ke peringkat kedua kelayakan tetapi tidak berjaya untuk layak ke Olimpik London tetapi ada nampak cebisan-cebisan mengintai peluang itu. Jadi untuk sukan bola sepak yang saya pasti Tun juga menggemari bola sepak. Jadi keseluruhannya apakah idaman kita akan terus kita tanam untuk melihat sukan bola sepak layak ke sukan Olimpik nanti Tun? Bola sepak merupakan satu universal game. Seluruh rakyat Malaysia ini kenal permainan bola sepak ini, sukan bola sepak ini. Cucunda saya sendiri pun ada favourite team dia. Ada yang suka Chelsea, ada yang suka Liverpool, Manchester United, Arsenal. Sebenarnya mereka itu harus menyanjung pasukan-pasukan Malaysia seperti Kelantan ke Perak ke Pahang. Tapi oleh kerana peranan media massa, mereka gemar pasukan-pasukan luar negara kita ini. Jadi pada saya yang penting sekali ialah mewujudkan heroes, icons di dalam mana-mana sukan. Seperti Lee Chong Wei, Nicole dan sebagainya. Inilah dia tumpuan yang patut kita beri sasaran. How to produce icons, the stars. Okey, baiklah Tun, kita berehat dulu seketika. Dalam rancangan soal jawab kita memperkatakan persiapan kontingen Malaysia ke Sukan Olimpik 2012 di London nanti bersama tetamu kita pada malam ini yang berbahagia Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid yang juga Ketua Kontingen Malaysia ke Olimpik London. Kita berehat dulu, kita akan kembali selepas ini nanti.
Jid Aziz.